Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama sekali saya minta maaf kerana saya punya slides ni adalah dalam bahasa Inggeris walaupun saya akan bercakap dalam bahasa Melayu. Pertama sekali saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang sudi hadir pada malam Jumaat untuk sama-sama mendengar tentang kupasan mengenai laporan audit negara dan juga apakah mungkin impaknya ke atas bajet negara. Saya tak akan sentuh langsung, saya akan sentuh sikit saja mengenai laporan audit negara kerana saya rasa kebanyakan daripada yang telah disebutkan oleh Wabi Ong Kian Meng tadi memang dah lengkap, tapi saya akan terus fokus kepada impaknya ke atas public finances. Okey. Ini kontennya, saya akan terus. Okey. Apakah masalah yang besar mengenai public finances bagi negara Malaysia ini? Pertama adalah kerana kita ada kebergantungan yang berlebihan kepada hasil oil and gas yang berlegar di antara 35 hingga 40% daripada jumlah keseluruhan pendapatan negara. Yang kedua, seperti yang telah disebutkan oleh YB Ong Kian Meng sebentar tadi, adalah disebabkan oleh ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan yang kalau ikut anggaran di antara 28 bilion hingga 40 bilion ringgit setahun. Okey. Dan ada beberapa sebab kerana kenapa kita lihat ada pembaziran dan ketirisan itu. Yang pertama adalah harga yang berlebihan. Patut barang tu harga 100 tapi dibayar harga RM1,000 sebagai contoh. Yang kedua disebabkan oleh amalan rasuah. Ketiga disebabkan tidak comply dengan objektif ataupun SOP asal. Keempat, kerana ketidakcekapan dalam penyampaian perkhidmatan. Dan yang terakhir, beberapa kelemahan lain dalam pentadbiran. Okey, semenjak tahun 1970 kita hanya enjoy 5 tahun bajet surplus, iaitu di antara tahun 1993 dan 1997 semasa Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan. Dan sebenarnya pada tahun 1997 kita telah lihat surplus paling tinggi dalam sejarah Malaysia, iaitu bernilai 6.6 bilion ringgit, dan defisit paling teruk yang Malaysia pernah alami ialah pada tahun 2009. Dari segi jumlah 47.4 bilion ringgit, dan dari segi peratusan kepada KDNK ialah 6.7%. Jadi tahun 2009 pada tahun Datuk Seri Najib mengambil alih pemerintahan, itu adalah tahun paling teruk dari segi fiskal defisit Malaysia. Dan suka juga saya nak highlight semenjak tahun 2009, itu semenjak pengambilan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, kita lihat supplementary bills ataupun pembekalan tambahan paling kurang 2 kali. Sebagai contoh, yang terakhir ni pada untuk tahun 2012 pembekalan tambahan telah menyebabkan operasi pembelanjaan keseluruhan meningkat kepada hampir 260 bilion ringgit. Dan yang terakhir untuk 2013 kita ada lihat lagi satu perbekalan tambahan bernilai 15 bilion ringgit. Ini perbekalan tambahan nombor 1 untuk 2013, dan saya yakin akan diumumkan perbekalan tambahan nombor 2 pada tahun depan untuk 2013. Tunggu, memang akan ada, insya-Allah. Okey, dan disebabkan oleh kebincangan yang kita lihat selama ini, public debt melepasi
ataupun melepasi separuh triliun ringgit pada hujung tahun 2012 kepada hampir 502 bilion ringgit. Dan disebabkan oleh ini peratusan public debt kepada KDNK adalah 53.5% pada hujung tahun 2012. Okay. Dan kalau kita masuk sekali contingent liabilities, jumlah public debt contingent liabilities kalau mengikut anggaran pada hari ini bernilai 147 bilion ringgit. Dan kalau kita masuk sekali contingent liabilities ini, public debt, peratusan public debt kepada KDNK mencecah hampir 70% dan bukannya 53.5%. Tapi sebagaimana yang saudara-saudari semua tahu, contingent liabilities ni dia adalah off balance sheet, dia tak masuk dalam balance sheet, jadi kita tak nampak. Okey, saya ingin sentuh sikit, menyorot sedikit pendapatan Malaysia semenjak 1970. Kita lihat, okey, saya rasa saya boleh skip beberapa slides. Tak apa. Okey, ni pun okey, boleh skip. Okey, kita belum melihat lagi belanjawan 2014 yang insya-Allah akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan 1 pada 25 Oktober 2013, tak lama lagi. Tapi yang hanya kita lihat sekarang adalah, yang kita ada sekarang paling terkini adalah belanjawan 2013. Bagi saya, belanjawan 2013 adalah satu belanjawan untuk consolidate power, untuk menguatkan kuasa, dan bukanlah belanjawan untuk memperbaiki kedudukan fiskal negara. Okey. Okey, apakah cabaran kepada proses untuk mengkonsolidasi kedudukan fiskal negara? Yang pertama, saya rasa kita akan ada satu kesukaran yang besar untuk memenuhi komitmen yang kita sendiri buat, iaitu untuk menurunkan kadar fiskal kepada KDNK kepada paras 3% menjelang 2015. Kalau kita terus dengan apa yang kita buat selama ni, dan kita juga akan sukar untuk maintain public debt, ceiling kepada public debt kita di bawah paras 55% pada setiap masa. Kerana kita lihat tak ada sebarang reformasi fiskal selama ni, dan tiada jaminan bahawa kerajaan tak akan terlebih belanja lagi, sebab kita lihat semenjak tahun 2009 ada 2 kali perbekalan tambahan untuk setiap tahun. Dan persoalannya, apakah risiko penurun tarafan oleh global rating agencies bagi credit ratings negara dalam masa terdekat ataupun dalam masa pertengahan. Okey, kita lihat paling terkini adalah revision bagi outlook kepada negara kepada negatif daripada stable. Okey. Saya ada beberapa cadangan macam mana mungkin kita boleh atasi masalah kedudukan fiskal dan juga public debt kita. Okay. Habis bateri ke?
Okey, sebagaimana yang kita semua tahu, dalam uh, belanjawan kita ada revenue side dan juga expenditure side. Okey, ada beberapa cadangan untuk revenue side. Yang pertama adalah untuk mengenakan special tax rate untuk untuk syarikat-syarikat yang kita boleh kategorikan sebagai berkecimpung dalam aktiviti sin activities seperti tembakau, alkohol, gaming dan juga number forecasting. Saya cadangkan untuk syarikat-syarikat seperti ini kita naikkan kadar cukai mereka lebih daripada kadar 25% untuk untuk syarikat-syarikat lain. Itu satu. Yang kedua, saya ingin cadangkan agar kita akan ada satu perkongsian yang lebih adil dalam menangani burden of adjustment ni. Sebagai contoh dengan memberikan lebih role kepada high income group untuk mengambil alih tanggungjawab ini. Yang pertama adalah dengan memperkenalkan Buffett tax. Buffett tax ni adalah satu tax yang telah disarankan oleh Warren Buffett di Amerika Syarikat, di mana dia sarankan agar ada satu kadar cukai yang lebih tinggi untuk mereka yang kaya yang mempunyai pendapatan setahun paling kurang 1 juta, ataupun kita boleh juga memperkenalkan surcharge kepada annual gross income yang lebih 1 juta ringgit. Sebab kita tahu sekarang kadar cukai yang paling tinggi adalah 26%, dan sebenarnya yang kurang daripada 1 juta ringgit pun, kalau lebih daripada tax bracket itu, dia akan kena cukai 26%. Tapi untuk meningkatkan pendapatan negara, saya sarankan kita kenakan kadar cukai yang istimewa untuk orang yang mendapat pendapatan lebih daripada 1 juta setahun. Tapi ini hanya cadangan, bukan pasti akan kita lakukan, cadangan saya. Cadangan yang kedua adalah capital gains tax. Saya telah bercakap mengenai, saya telah mengutarakan idea ini semasa satu forum yang berlangsung pada hari Selasa lepas, dan saya tahu ada ramai rakan-rakan saya di komuniti pelaburan yang tak berapa senang dengan cadangan saya ini. Tapi saya rasa ini adalah satu cadangan yang kita perlu explore, kerana saya mengaku saya adalah salah seorang yang agak aktif trading dalam share market, dan saya tak keberatan untuk memberi sumbangan kepada negara dengan jika capital gains tax ini diperkenalkan. Dan kalau ikut anggaran yang saya buat, dengan mengambil kira beberapa assumptions, kerajaan boleh memperolehi di antara 8 hingga 10 bilion ringgit setahun jika kita memperkenalkan capital gains tax. Saya tahu ramai rakan-rakan saya di komuniti pelaburan tak berapa senang, tapi saya bersedia untuk menyumbang kepada negara. Okey. Kemudian GST. Kita semua tahu, kita ada dengar memang GST insya-Allah akan disebut dalam belanjawan 2014, dan kemungkinan akan mula dilaksanakan menjelang 2015, walaupun akan disebut dalam belanjawan 2014 pada hujung bulan Oktober ini. Tapi secara dasarnya saya tidaklah menentang prinsip-prinsip yang cuba disampaikan oleh GST ini. Akan tetapi saya tak boleh
mengenepikan kebimbangan dan kegusaran oleh mereka yang menentang JST ni. Yang pertama, dengan izin saya ingin sebutkan beberapa kegusaran itu. Yang pertama ialah JST ni adalah satu cukai regresif yang mana kalau kita tengok daripada percentage kepada pendapatan, golongan berpendapatan rendah dan berpendapatan sederhana akan membayar lebih daripada golongan berpendapatan tinggi. Kalau kita tengok percentage kepada pendapatan bulanan, ya. Yang kedua, jadi oleh sebab itu beban ya akan dirasai lebih teruk oleh mereka yang berpendapatan rendah dan berpendapatan sederhana. Yang kedua, ada kemungkinan dan kita tidak boleh nafikan kemungkinan ini, akan ada kemungkinan di mana kerajaan pusat mungkin akan abuse GST ni sebagai satu sebagai satu shortcut untuk menaikkan pendapatan, kerana kalau kita naikkan kadar GST ini, tentangan kalau dinaikkan kadar GST akan lebih, saya rasa akan lebih kurang kalau kita, dengan tentangan kalau kita naikkan kadar pendapatan income tax. Jadi saya faham memang kemungkinan ini mungkin akan berlaku di mana GST menjadi shortcut kepada kerajaan pusat untuk meningkatkan pendapatan dan akan lebih terbuka kepada pembaziran dan keterisan lagi. Dan saya juga tahu tentang kegusaran akan di mana GST ini mungkin akan menjadi satu sumber tekanan inflasi, terutamanya semasa beberapa tahun GST ini, beberapa tahun pertama GST ini dilaksanakan, kerana kita tahu dalam konteks Malaysia ni businesses akan guna GST ini sebagai justifikasi untuk mereka sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan dan perkhidmatan. Walaupun sebenarnya mereka tak ada justifikasi, tapi dengan sesenangnya, dengan sewenang-wenangnya GST ini akan dijadikan satu justifikasi. Okey, lagi satu kegusaran ialah kita tak pasti sama ada GST ini betulkah akan akan replace sales and service tax seperti yang diwar-warkan oleh kerajaan. Kita tak pasti. Okey, mungkin selepas GST dilaksanakan, mereka masih terus dengan sales and service tax ni. Dan lagi satu ketidakpastian adalah kita tak pasti sama ada corporate dan juga income tax akan diturunkan sebagai timbal balas bagi pelaksanaan GST. Dan ini pendapat saya, ada beberapa preconditions yang saya rasa perlu kita capai sebelum GST ini boleh dilaksanakan. Okey, sebelum tu saya terlupa. Tadi saya sebut tadi ada kemungkinan besar GST akan disebut dalam Belanjawan 2014 dan tahun mula pelaksanaan adalah pada tahun 2015. Kepada adik-adik yang belajar ekonomi mesti pernah dengar tentang business cycle. Sekarang business cycle menjadi lebih pendek. Kalau dulu lebih kurang 9-10 tahun, sekarang menjadi lebih kurang 7 tahun. Bila terakhir kita mengalami kemelesatan ekonomi, itu pada tahun 2009, dan seterusnya kalau ikut 7 tahun pada tahun 2015 ataupun 2016. Jadi kemungkinan besar GST ini akan dilaksanakan pada tahun Malaysia mungkin akan mengalami kemelesatan ekonomi kalau ikut teori business cycle, tapi tak semestinya akan berlaku. Ya? Okey. Seterusnya tentang preconditions yang saya katakan sebentar tadi, saya rasa negara perlu mencapai satu pendapatan isi rumah minimum yang adequate untuk isi rumah, semua isi rumah menyerap kejutan
terhadap purchasing power mereka. Kita tak tahu, saya belum melakukan sebarang analisa apakah minimum household income itu yang mampu menyerap kejutan ke atas purchasing power, akan tapi kita perlu sampai satu peringkat sebelum satu peringkat yang akan ditentukan nanti sebelum kita boleh melaksanakan GST. Itu pendapat saya. Yang kedua, income tax brackets perlu dilebarkan lagi untuk mengelakkan golongan berpendapatan menengah daripada mencapai kadar income tax yang lebih tinggi dengan cepat. Kalau kita lebarkan, dia akan cepat, dia akan lambat sedikit, sebab beza di antara julat pendapatan di antara sebagai contoh di antara 7 hingga 10 ribu dan 7 hingga 10 hingga 12 ribu tu sangat kecil, dan dia akan cepat sampai kena bayar 26% dalam income tax. Jadi kalau kita lebarkan income tax brackets tu, lambat sedikit yang berpendapatan menengah capai kadar tertinggi iaitu 26%. Dan kita juga ingin lihat senarai lengkap apakah barangan dan perkhidmatan yang dikategorikan sebagai zero rated ataupun exempted. Dalam GST ni ada tiga kategori barangan dan perkhidmatan, iaitu standard rated yang akan dikenakan GST pada kadar standard, zero rated dan juga exempted. Kalau exempted tu tak kena GST lah, dan zero rated dia ada GST tapi pada kadar kosong. Okey. Seterusnya, okey, saya boleh skip. Okey, yang seterusnya adalah dari segi perbelanjaan. Okey. Pada pendapat saya, kita perlu reduce pembelanjaan operasi kerana ada jurang yang melebar di antara pembelanjaan operasi dan juga pembelanjaan pembangunan. Pada masa sekarang, pada masa kini, pembelanjaan operasi adalah 80% daripada pembelanjaan keseluruhan, dan sepatutnya kita patut cari jalan untuk turunkan pembelanjaan operasi kepada 60% daripada pembelanjaan keseluruhan, dan kita patut lebihkan percentage pembelanjaan pembangunan itu kepada 40% daripada 20% sekarang. Okey. Antara beberapa langkah yang saya ingin sarankan, ini semua cadangan, bukan pasti akan dijalankan. Okey. Agak sensitif, tapi adalah langkah-langkah untuk right size civil service kita. Macam mana kita nak right sizekan civil service adalah dengan kita bekukan pengambilan penjawat awam, bukan lay off, bukan buang, tapi kita bekukan pengambilan kerana satu, bekukan pengambilan baharu, dan satu lagi kita tak ganti siapa penjawat awam yang bersara, kerana saya ada sebabnya, kerana nisbah penjawat awam kepada populasi bagi Malaysia adalah antara yang tertinggi di Asia Pasifik, iaitu pada kadar 4.7%. Negara-negara lain di Asia Pasifik adalah di antara kadar 1 hingga 2%. So jadi nampak kan beza dia. Sebab tu saya membuat cadangan ni, walaupun cadangan ini mungkin agak sensitif dan tak semestinya akan dilaksanakan. Lagi satu adalah untuk mengawal perbelanjaan perbelanjaan ke atas penjawat awam dari segi emolument dan juga pension dan gratuity, kerana perbelanjaan ke atas penjawat awam pada masa sekarang adalah pada kadar 35 hingga 36% daripada perbelanjaan keseluruhan, iaitu
komponen perbelanjaan yang terbesar. Ya. 1 minit. Okey, baik. Nak habis 1 dah. minit. Makluman 1 minit. Okey. Lagi satu adalah program rasionalisasi di kesemua kementerian dan jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan. Dan sebagai contoh saya ingin cadangkan kita bekukan kenaikan gaji untuk menteri dan juga dan juga penjawat awam yang berpangkat tinggi seperti JUSA. Tapi kita naikkan gaji untuk penjawat awam yang lebih rendah. Ya. Okey. Dan juga lagi satu, saya cadangkan kita review balik polisi ataupun dasar berkaitan procurement, termasuklah melalui tender terbuka, kawalan kos yang lebih ketat dan sebagainya untuk mengurangkan pembaziran dan juga ketirisan, iaitu tema kita pada malam ini, kerana perbekalan dan juga perkhidmatan merupakan komponen ketiga terbesar dalam perbelanjaan keseluruhan. Ya. Okey. Jadi, okey. Sebagai penutup, ini soalan saya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Pakatan Rakyat akan komit untuk mencapai balance bajet sebelum 2020, dan kalau kita ada komitmen ke arah itu, bilakah agaknya kita akan mencapai komitmen itu? 2017, 2018? Itulah sebagai penutup. Terima kasih.